Assalamualaikum, saya Salimah ingin menjelaskan perkeliling pertama iaitu etika pemakaian murid tingkatan 6. Surat perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 2014, etika pakaian murid tingkatan 6. Surat perkeliling ini bertujuan untuk menetapkan etika pakaian murid tingkatan 6 semasa menghadiri kelas dan melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah. 2. Dalam usaha melaksanakan penjenamaan semula tingkatan 6, Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan etika pakaian murid tingkatan 6 melalui mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia ke-203 pada 27 November 2013 dan taklimat khas status pelaksanaan penjenamaan semula tingkatan 6 kepada YB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan pada 27 Februari 2014. Pakaian semasa menghadiri kelas. 3. Pakaian murid tingkatan 6 semasa menghadiri kelas adalah seperti yang digariskan seperti berikut. 3.1 Pakaian murid lelaki iaitu baju kemeja. 3.1 Pakaian murid lelaki ialah baju kemeja berseluar panjang lengkap dengan kasut dan berstokit. 3.11 Baju murid lelaki ialah kemeja lengan panjang atau pendek berwarna bebas tanpa corak. Hanya kemeja polos berjalur atau berpetak. Sekiranya memakai kemeja lengan panjang dengan kemeja hendaklah dikancing atau dibutang sepenuhnya. Kemeja hendaklah dimasukkan ke dalam seluar kain dan batik Malaysia dibenarkan. Sebarang pakaian yang menggunakan material jenis denim tidak dibenarkan. 3.1.2 Seluar bagi murid lelaki adalah seluar panjang. Seluar panjang hendaklah sekurang-kurangnya separas buku lali. Bentuk seluar ialah potongan slack yang tidak ketat dan tidak berlipat. Jean, cargo pants atau seluar pendek tidak dibenarkan, hanya seluar panjang yang polos dibenarkan. Warna seluar yang dibenarkan adalah bebas kecuali warna garang sedikit. Jika memakai tali pinggang, gancu kepala dirinya hendaklah melebihi 5 cm. Gancu yang bermotif ganas, pucah, tahyul dan berimej negatif tidaklah dibenarkan. 3.1.3 Kasut bagi murid lelaki ialah kasut yang bertutup dan lengkap berstokin. Capal hanya boleh dipakai dengan pakaian kebangsaan. Selipar, syarpu, sandal atau yang sejenis dengannya tidaklah dibenarkan. 3.1.4 Murid lelaki dibenarkan memakai songkok hitam yang standard tidak melebihi 10 cm. 3.15 bagi murid lelaki bertujuan Sikh tidak dibenarkan pakai serban mengikut kepercayaan dan agama mereka semasa di sekolah. 3.1.6 Pakaian kara stil bangle oleh murid lelaki yang berketurunan Sikh dibenarkan berdasarkan pegangan agama mereka. 3.2 Pakaian alternatif bagi murid lelaki. Di samping jenis pakaian yang dinyatakan di atas, murid lelaki juga dibenarkan memakai pakaian kebangsaan. Pakaian baju Melayu yang lengkap bersamping dan bersongkok hitam yang standard, hanya pakaian baju Melayu sahaja dibenarkan yang polos. Kemudian B, pakaian tradisional budaya kaum masing-masing yang lengkap juga dibenarkan dipakai oleh murid lelaki kaum berkenaan. 3.3 Pakaian murid perempuan. Pakaian murid perempuan ialah baju kurung, gaun labuh jenis jubah, maksi, 2-piece, 3-piece, sweat pants lengkap dengan kasut atau pakaian tradisional kaum masing-masing yang bersesuaian dan lengkap. Sebarang pakaian yang menggunakan material jenis denim atau lycra tidak dibenarkan. 3.3.1 Murid perempuan dibenarkan memakai blouse berlengan atau kemeja berlengan daripada jenis kain dan warna yang bersesuaian serta tidak carang dan tidak juga ketat. 3.3.2 Skirt atau seluar juga dibenarkan dipakai oleh murid perempuan. Labuh skirt hendaklah sekurang-kurangnya di bawah paras lutut. Murid perempuan juga dibenarkan memakai seluar panjang yang tidak ketat. Pants, seluar pendek atau legs tidak dibenarkan. 3.3.3 Murid perempuan dibenarkan memakai tudung, telekom mini, selendang. Apa-apa pakaian yang menutup muka tidak dibenarkan. 3.3.4 Murid perempuan hendaklah memakai kasut yang tertutup. Selipar, carpul, terompak, sandal atau yang sejenis dengannya tidaklah dibenarkan. Larangan pakaian kemejati. Murid dilarang memakai kemejati semasa menghadiri kelas. Pakaian ketika aktiviti luar bilik darjah. 4. Murid lelaki dan perempuan digalakkan memakai seluar panjang atau track bottom yang sesuai dan kemejati berlengan panjang atau pendek mengikut kesesuaian aktiviti yang dijalankan. Kemejati yang bermotif ganas, pucah, tahyul politik dan imej negatif tidak dibenarkan. Pakaian pasukan beruniform. 5. Murid lelaki dan perempuan yang menyertai kegiatan pasukan beruniform di sekolah hendaklah memakai pakaian seragam pasukan yang lengkap. Larangan pakaian yang mencolok mata. 6. Murid hendaklah berpakaian kemas, sopan dan tidak mencolok mata. Pakaian yang jarang dan ketat juga tidak dibenarkan. Penyeragaman pakaian. 7. Mana-mana institusi pendidikan yang menguruskan ketika 6 tidak dibenarkan mengenakan sebarang paksaan atau tekanan untuk tujuan menyeragamkan pakaian murid. 8. Surat perkeliling Ikhtisas ini berkuasa serta-merta pada tarikh surat ini dikeluarkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Amin. Saya Muhammad Afiq akan membentangkan tentang surat perkeliling KPM bilangan 10 Palang 2010 mengenai semua guru adalah guru disiplin. Baiklah, perkara tersebut berpendapat bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin murid di sekolah, ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guru-guru tertentu atau menyerahkan kepada pengetua, guru besar, barisan pentadbir, walaupun sebenarnya masalah tersebut adalah masalah yang remeh-temeh. Oleh itu, perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika semuanya guru di sebuah sekolah
dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan secara tegas, iaitu semua guru bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar. Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bilangan 8 Palang 1968 mengenai tata tertib di sekolah-sekolah menyatakan setiap guru hendaklah menyelesaikan kebanyakan dari masalah-masalah tata tertib dan perkara kecil. Dengan erti kata lain, hanya tata tertib yang berat sahaja diserahkan kepada guru-guru besar ataupun barisan pentadbir. Hal ini kerana bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja, bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru yang lain. Oleh hal yang demikian, semua guru hendaklah memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab bagi memelihara disiplin sesebuah dan kesalahan yang berat sahaja yang dilakukan kepada guru besar untuk mendapat keputusan. Oleh hal yang demikian, adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukkan dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin yang tinggi. Bagi mencapai matlamat tersebut, guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku disiplin yang baik. Pendekatan-pendekatan seperti pencegahan, didikan, pembetulan serta hukuman serta langkah yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua masalah disiplin murid. Guru hendaklah sentiasa mengimbangi semua pendekatan tersebut dengan sifat-sifat seperti prihatin, penyayang, simpati dan juga empati terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Sementara itu, kebenaran bagi guru-guru melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara nyata dan bertulis, iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru tersebut untuk melaksanakan hukuman tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Fatika binti Aludin bernomor matrik 151219. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan rakan saya dengan pekeliling ikhtisas seterusnya, iaitu bilangan 8 2010 garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah. Antara perkara yang dapat dirumuskan dalam pekeliling ikhtisas bilangan 8 2010 ini terdiri daripada definisi buli itu, iaitu orang yang menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk menakutkan atau menyakitkan orang yang lebih lemah, yang berlaku sama ada secara fizikal atau menggunakan bahasa yang boleh memberikan kesan kepada emosi seseorang sehingga individu tersebut menjadi murung, ketakutan, hilang keyakinan, kecederaan fizikal sehingga merenggut nyawa. Perkara yang kedua iaitu tanggungjawab pihak berkuasa, iaitu menetapkan tanggungjawab dalam mencegah buli seperti yang dilaksanakan pengarah pelajaran negeri, pegawai pelajaran daerah dan pengetua serta guru besar agar mengambil tindakan sewajarnya terhadap perbuatan buli sekiranya ada yang berlaku. Perkara yang ketiga, langkah pencegahan, iaitu panduan tentang tindakan yang perlu diambil oleh pihak sekolah, antaranya mengadukan peti aduan murid atau saluran-saluran aduan murid secara berkesan di sekolah dan asrama, sekiranya sekolah tersebut ada asrama. Kedua, jawatan kuasa disiplin sekolah dan asrama perlu diaktifkan sepenuhnya agar dapat menyiasat, meneliti serta mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan yang dibuat oleh murid atau pihak berkepentingan lain. Ketiga, pihak berkuasa disiplin di sebuah sekolah perlu menyiasat, mengkaji dan meneliti sekiranya wujud perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti tradisi yang telah diwujudkan oleh murid atau kumpulan-kumpulan murid yang mana perkara atau aktiviti tersebut adalah berlawanan dengan prinsip-prinsip pendidikan, akhlak dan usaha kita memupuk budi pekerti yang baik dalam kalangan murid sekolah, maka perkara atau aktiviti tersebut hendaklah diberhentikan dengan serta-merta. Keempat, pihak berkuasa disiplin di sekolah termasuk guru-guru disiplin, guru bimbingan dan konseling, guru wadan di asrama serta guru-guru lain perlu mencari satu kaedah yang berkesan bagi mengesan kewujudan gejala buli atau salah laku yang lain dan tindakan awal perlu diambil sebelum gejala tersebut berlaku.
kelima iaitu sekiranya sekolah atau asrama ada melaksanakan aktiviti orientasi atau suai kenal terhadap murid baru, maka aktiviti tersebut hendaklah berada di bawah kawalan guru sepenuhnya. Apa-apa bentuk perlakuan yang bersifat membuli atau seumpamanya yang boleh mendatangkan kecederaan, penderitaan mental dan emosi kepada murid adalah dilarang sama sekali. Keenam, bagi sekolah-sekolah berasrama, kewujudan guru warden hendaklah dapat dirasai oleh penghuninya sepanjang masa. Peraturan asrama serta aktiviti hariannya perlu jelas kepada semua penghuninya. Pemeriksaan ke bilik-bilik penginapan murid serta bilik-bilik lain perlu dilakukan secara kerap dan berjadual. Pemeriksaan mengejut hendaklah dilakukan sekiranya dirasakan ada keperluan oleh pihak sekolah atau asrama. Ketujuh, kempen dan penjelasan terhadap kesan, perbuatan, alasan sing, buli dan jenayah lain perlu dibuat secara berterusan dan boleh melibatkan pihak luar seperti PDRM, PIBG atau pihak-pihak lain yang difikirkan berkaitan. Kesembilan, pihak pengurusan sekolah juga hendaklah memaklumkan dan memberi kefahaman kepada ibu bapa perkara yang berkaitan ketegasan larangan ini menerusi mesyuarat PIBG dan mesyuarat pemufakatan peringkat sekolah. Perkara seterusnya berkaitan dengan tindakan disiplin. Semua pengetua dan guru besar boleh mengambil tindakan ke atas murid yang melakukan perbuatan buli di sekolah dan atau di asrama dengan mengenakan mana-mana satu hukuman seperti berikut. Yang pertama, diberi amaran keras. Murid dan ibu bapa perlu menandatangani surat aku janji tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kedua, dilarang menggunakan kemudahan di sekolah atau asrama atau mengambil bahagian dalam program atau aktiviti sekolah. Kemudahan program atau aktiviti yang boleh dilarang sebagai hukuman termasuklah mana-mana salah satu yang berikut. Yang pertama, tidak dibenarkan menggunakan kemudahan di perpustakaan, di pusat sumber atau apa-apa kemudahan lain untuk suatu tempoh tertentu. Kedua, tidak dibenarkan keluar daripada asrama pada mana-mana satu cuti hujung minggu atau cuti am. Ketiga, tidak dibenarkan mengikut program sekolah seperti perkemahan dan lawatan untuk suatu tempoh tertentu. Dan keempat, tidak dibenarkan menggunakan kemudahan sukan atau mengambil bahagian dalam aktiviti kurikulum atau pertandingan sukan untuk suatu tempoh tertentu. Ketiga, atau dikenakan hukuman rotan tidak melebihi 3 kali. Dan keempat, atau gantung persekolahan selama tidak melebihi 14 hari. Dan kelima, dikenakan hukuman buang sekolah bagi kes-kes serius yang melibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Maka, pekeliling iktisas ini mempunyai berkaitan dengan ordinan pelajaran. Ordinan pelajaran merujuk kepada Undang-Undang Berkaitan Pendidikan dan Pengurusan Sekolah di Malaysia. Sementara, pekeliling iktisas bilangan 8 tahun 2010 adalah satu garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkaitan dengan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah. Berkaitan antara kedua-dua ini adalah kerana ordinan pelajaran memberikan asas undang-undang bagi pengurusan sekolah dan pendidikan termasuk kuasa dan tanggungjawab sekolah dalam menjaga keselamatan dan kebajikan murid. Manakala pekeliling iktisas bilangan 8 tahun 2010 ini di sisi lain memberikan panduan dan garis panduan praktikal tentang bagaimana sekolah perlu menangani isu buli di kalangan murid termasuk langkah-langkah pencegahan, tindakan yang perlu diambil dan penyelesaian yang sesuai. Dalam konteks ini, ordinan pelajaran dan pekeliling iktisas bekerjasama untuk memastikan sekolah mematuhi undang-undang dan melaksanakan tindakan yang sesuai dalam mencegah dan menangani perbuatan buli di kalangan murid. Pekeliling ini memberikan panduan lebih terperinci tentang pelaksanaan ordinan pelajaran dalam konteks khusus isu buli di sekolah. Kesimpulannya, pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan praktikal kepada sekolah dalam usaha mencegah perbuatan buli dalam kalangan murid serta memastikan keselamatan dan kebajikan murid. Salam sejahtera semua. Saya Randall Hansauter 152-139 akan membentangkan satu surat pekeliling iktisas bilangan 4 yang membawa tajuk Pelaksanaan Ujian Yurin Murid Sekolah. Baiklah, surat pekeliling iktisas bilangan 4 ini telah dikeluarkan pada 8 Februari tahun 2010, di mana surat pekeliling ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM kerana perbuatan menggunakan dada di kalangan murid-murid sekolah merupakan sebuah kesalahan yang sangat serius. Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM telah maklum bahawa terdapat murid-murid sekolah yang mencuba
memiliki dan juga membawa serta mengedar dada. Oleh itu, KPM telah menganjurkan ataupun melaksanakan satu usaha untuk mengesan dan mencegah awal terhadap murid-murid yang terlibat dalam masalah dada di peringkat sekolah. Ujian urin ini dijalankan kepada murid-murid sekolah oleh KPM bersama-sama ataupun bekerjasama dengan agensi anti dada kebangsaan ataupun dikenali sebagai AADK. Oleh itu, sebuah buku tata cara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dada dalam kalangan murid sekolah dibekalkan oleh bahagian pengurusan sekolah harian. Buku tata cara tersebut dijadikan sebagai asas dan juga panduan terhadap panduan untuk proses pelaksanaannya di peringkat sekolah. Dan segala maklumat yang berkaitan dengan murid yang terlibat dengan ujian urin ini akan disimpan dengan sebaik-baiknya karena maklumat-maklumat tersebut dikatakan adalah sulit. Ini adalah pembentangan berkaitan dengan pelaksanaan ujian murid sekolah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Pekeliling Ikhtisas berkaitan disiplin seterusnya iaitu Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai garis panduan berkaitan dengan larangan membawa telefon bimbit ke sekolah. Perkara yang dapat dirumuskan iaitu perkara pertama iaitu larangan membawa telefon bimbit oleh murid ke sekolah bagi mengelakkan berlakunya masalah disiplin seperti kecurian, pergaduhan serta penyebaran bahan-bahan maklumat yang mempengaruhi perlakuan negatif dalam kalangan murid serta mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara kedua iaitu tanggungjawab sekolah dalam menguatkuasakan larangan dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, peraturan larangan penggunaan telefon bimbit oleh murid di sekolah hendaklah dimaklumkan kepada ibu bapa murid. Kedua, pihak sekolah memberi kefahaman kepada ibu bapa menerusi mesyuarat PIBG. Ketiga, telefon murid yang melanggar peraturan boleh diambil dan disimpan. Keempat, telefon yang diambil akan direkodkan oleh pihak sekolah seperti tarikh, masa, tempat, jenis telefon, nama murid, kad pengenalan, nama guru yang mengambil telefon dan nama ibu bapa. Kelima, ibu bapa murid akan dimaklumkan segera iaitu dalam waktu yang sama telefon bimbit murid diambil. Keenam, ibu bapa perlu dimaklumkan untuk menuntut telefon bimbit dari pihak sekolah. Ketujuh, iaitu kes kecemasan murid hendaklah menggunakan kemudahan telefon yang disediakan sekolah. Perkara ketiga iaitu penyelesaian isu iaitu berkaitan dengan hukuman pelanggaran larangan sebagai salah satu tindakan disiplin ke atas murid iaitu yang pertama, kesalahan kali pertama diberikan amaran iaitu murid dan ibu bapa perlu menandatangani surat aku janji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan kedua iaitu kesalahan kali kedua iaitu dilarang menggunakan kemudahan di sekolah atau asrama atau mengambil bahagian dalam program atau aktiviti sekolah tertentu. Kesimpulannya, pekeliling ini bertujuan untuk mengawal penggunaan telefon bimbit di kalangan murid dalam konteks persekolahan dengan penekanan kepada menjaga keadaan yang kondusif untuk pembelajaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani Izzati binti Rosli dengan nombor matrik 145475 akan berkongsi mengenai surat pekeliling nombor 6 iaitu pembatalan pekeliling penggunaan telefon bimbit oleh murid sekolah. Kementerian Pelajaran telah meneliti semua pandangan dan reaksi pelbagai pihak mengenai penggunaan telefon bimbit di kalangan murid sekolah. Maka Kementerian Pelajaran memutuskan untuk membatalkan surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11 2005. Garis panduan penggunaan telefon bimbit oleh murid sekolah bertarikh 23 Disember 2005 berkuat kuasa mulai tarikh surat Pekeliling Ikhtisas ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang. Saya Aina Musyidah Binti Zakaria, nombor matrik 150871. Saya telah memilih surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 pada tahun 2003 iaitu kuasa guru murata murid.
Kuasa merawatan murid ini telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama. Kuasa merawatan ini berasaskan peruntukan yang disediakan dalam peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah pada tahun 1959 di bawah Ordinary Pelajaran 1957. Dalam peraturan 6 ini telah dinyatakan bahawa guru besar sesebuah sekolah ini tertakluk kepada syarat-syarat dan hal yang difikirkan. Guru besar juga mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang telah ditetapkan oleh guru besar tersebut. Tetapi tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan guru besar. Seterusnya, Kementerian Pendidikan juga berharap kuasa yang diberikan itu digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi peraturan 5 di bawah ordinary yang sama juga, iaitu bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat, dengan syarat hukuman dera kepada murid perempuan adalah dilarang, dan hukuman dera kepada murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada murotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian, dan hendaklah difahamkan hanya guru besar ataupun dengan kuasa yang diberikan olehnya dalam hal tertentu saja dapat menjalankan hukuman ini. Satu rekod mengandungi sebuah hukuman yang dijalankan di bawah hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh pendaftar. Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan jenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan tanda tangan perotan dan saksi semasa hukuman rotan dilaksanakan. Dalam melaksanakan hukuman rotan ini, pengetua atau guru besar dan guru-guru yang diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian daripada proses mendidik. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat untuk mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental murid. Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam, tetapi untuk memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks sekolah, merotan hanya sebahagian daripada proses mendidik, terutamanya kepada mereka yang tidak berdisiplin. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azli Izzati binti Ahmad Sabri bernama matrik 150433 dan akan membincangkan berkenaan dengan surat perkeliling ikhtisas bilangan 11 Palang 2000, iaitu membantras jenayah di kalangan murid sekolah. Setiap sekolah di dalam negara mempunyai pelbagai masalah disiplin yang tersendiri. Namun, masalah yang paling dilihat amat ketara dan membimbangkan kini ialah kegiatan jenayah yang berlaku dalam kalangan pelajar. Masalah disiplin ini adalah serius dan di luar kawalan pihak sekolah kerana ia tidak hanya melibatkan guru-guru dan pentadbiran sekolah sahaja, malah ia turut melibatkan pihak berkuasa. Masalah jenayah yang melibatkan murid sekolah sama ada sebagai pelaku jenayah atau mangsa pelakuan jenayah telah menjadi suatu perkara yang sering dihebahkan dan dilaporkan secara meluas dalam akhbar dan media massa. Oleh itu, dalam surat perkeliling ikhtisas Bil 11 Palang 2000, iaitu membantras jenayah di kalangan murid sekolah ini, dinyatakan bahawa jumlah kesalahan jenayah yang melibatkan juvana berumur antara 10 hingga 18 tahun meningkat setiap tahun dan keadaan ini perlu dibantras sebelum ia menular secara meluas di peringkat sekolah menurut laporan Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengemukakan saranan dan syur untuk mencegah murid terlibat dalam jenayah di sekolah. Surat perkeliling ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling ikhtisas bilangan 16 Palang 1998, iaitu menangani masalah gangster di sekolah, dan surat perkeliling ikhtisas Bil 10 Palang 1999, iaitu panduan penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah menengah. Kod kategori bagi kes masalah disiplin ini ialah kod A, iaitu tingkah laku jenayah. Antara contoh tingkah laku tersebut ialah berjudi, mencuri, mengancam atau memukul, mencederakan guru, kaki tangan atau murid lain, peras ugut, gangsterisme dan bergaduh. Tingkah laku sebegini perlulah dilaporkan kepada pihak polis kerana ia merupakan salah laku berbentuk jenayah. Bagi menjelaskan lagi tata cara yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan hukuman kepada pelajar yang melakukan tingkah laku jenayah di sekolah, merujuk peruntukan dalam Peraturan 5-1 Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 yang digubah di bawah Ordinans Pelajaran 1957 perlulah dirujuk. Peraturan 5-1
1 memperuntukkan bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, guru besar adalah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat, dengan syarat bahawa hukuman dara kepada murid-murid perempuan adalah dilarang dan hukuman dara kepada murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah dijalankan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberikan olehnya dalam hal yang tertentu. Selain itu, antara tindakan lain yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah kepada pelajar salah laku jenayah adalah menurut Peraturan 8, iaitu kuasa guru besar menggantung persekolahan atau membuang murid dari sekolah. Pada bila-bila masa sahaja didapati dengan memuaskan hati guru besar sesebuah sekolah sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah yang seseorang murid patut digantung persekolahannya ataupun dibuang sekolah. Disebabkan salah laku jenayah adalah bidang kuasa polis, maka pihak polis membantu Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani kegiatan jenayah membabitkan pelajar, iaitu dengan kehadiran Pegawai Perhubungan Sekolah (PPS) daripada kalangan pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang memainkan peranan dalam usaha untuk mencegah pelakuan kes jenayah termasuk buli melibatkan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya tajuk yang ke-9 berkaitan Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 5 1997 iaitu sekolah sebagai kawasan larangan merokok. Kementerian Pendidikan telah meletakkan suatu ketetapan untuk menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai kawasan larangan merokok mengikut peruntukan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 1993. Ia berkuat kuasa pada tarikh Surat Pekeliling Iktisas ini dikeluarkan kepada semua guru, kaki tangan, ibu bapa atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah. Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di kawasan terbuka maupun di dalam bilik atau di tempat-tempat yang terselindung daripada murid. Hal ini secara langsung telah membatalkan Perkara 4.1 dalam Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 1 1993 iaitu Garis Panduan Kempen Anti Merokok di Sekolah-Sekolah. Tambahan itu, surat ini dikeluarkan bagi menekankan kepada aspek-aspek seperti melindungi kesihatan pelajar, membentuk budaya sihat dan meningkatkan keselamatan apabila pelajar dapat mengekalkan diri daripada kesan negatif rokok terhadap kesihatan fizikal dan juga mental mereka. Pekeliling ini dapat mengurangkan risiko kebakaran dan kecelakaan di kawasan sekolah. Oleh itu, surat pekeliling ini merupakan langkah-langkah positif untuk menjaga kebajikan pelajar dan memastikan sekolah adalah tempat yang selamat dan juga sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya penerangan tajuk yang ke-10 berkenaan pekeliling iktisas berkaitan disiplin untuk hukuman murid menghisap rokok. Hukuman ini berdasarkan Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 4 1997, hukuman ke atas murid menghisap rokok. Surat Pekeliling Iktisas ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 6A 1975, Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok Perkara 24A. Surat pekeliling tersebut menunjukkan apabila murid didapati menghisap rokok, tindakan disiplin yang sewajarnya hendaklah diambil. Tindakan sewajarnya yang boleh diambil oleh semua pengetua dan guru besar apabila murid tersebut didapati bersalah menghisap rokok adalah seperti yang berikut. Untuk kesalahan yang pertama, hukuman rotan 1 kali akan dikenakan, manakala kesalahan kali kedua dijatuhkan hukuman rotan sebanyak 2 kali. Disusuli rotan sebanyak 3 kali jika didapati bersalah menghisap rokok kali ketiga. Hukuman rotan akan dibuat oleh guru tertentu yang telah dilantik untuk menjalankan hukuman rotan beserta dengan kebenaran daripada guru besar atau pengetua. Kesalahan murid menghisap rokok kali keempat akan dikenakan hukuman gantung persekolahan tidak melebihi 14 hari. Hari sekali apabila seorang murid didapati bersalah melakukan kesalahan kali kelima, guru besar atau pengetua boleh mengenakan tindakan membuang sekolah kepada murid tersebut. Hukuman terhadap kesalahan menghisap rokok tersebut adalah mengikut pengisian Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 4 1997, hukuman ke atas murid menghisap rokok. Setakat itu sahaja penerangan saya berkaitan Pekeliling Iktisas
berkaitan disiplin untuk hukuman ke atas murid menghisap rokok berdasarkan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 4 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibdi Syahmi bin Muhammad Riza, nombor matrik 145712. Saya akan membentangkan tajuk 11 Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 4 Palang 1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman di Sekolah. Wujud laporan di mana murid-murid yang bertindak seperti samsing dibiarkan begitu sahaja sehingga murid-murid lain menjadi mangsa merasa teranaya sehingga boleh merosakkan kepercayaan dan keyakinan murid terhadap guru dan sekolah. Undang-undang telah meletakkan kuasa mutlak kepada pengetua dan guru besar untuk memilih hukuman yang bersesuaian. Hukuman hendaklah dikenakan supaya dapat memberikan kesan mencegah bukan sahaja kepada mereka yang melakukan kesalahan itu sendiri supaya tidak mengulangi kesalahan ini, tetapi juga kepada mereka yang berkemungkinan melakukan kesalahan yang serupa. Hubung kait di antara Ordinan Pelajaran 1957 memberikan kerangka undang-undang asas yang menggariskan prinsip-prinsip umum dan kuasa pentadbiran dalam pendidikan. Surat Perkeliling ini pula digunakan untuk menjelaskan dan memerincikan cara pelaksanaan dasar dan kuasa dalam konteks disiplin dan hukuman di sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih rakan pembentang. Saya Fatinur Ain binti Muhammad Said, nombor matrik 151884 akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan perkara yang telah digariskan dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1992, iaitu berkenaan dengan pemakaian tudung atau mini telekung bagi pelajar-pelajar perempuan. Baiklah, dalam surat perkeliling ikhtisas tersebut, surat tersebut telah pun dikeluarkan dengan tujuan untuk menegaskan bahawa dasar dan peraturan Kementerian Pendidikan telah melarang mana-mana pihak mengenakan sebarang paksaan ataupun sebarang bentuk tekanan ke atas pelajar-pelajar perempuan supaya mereka memakai tudung atau mini telekung di sekolah. Demikian itu, segala unsur ataupun tekanan ataupun sebarang paksaan adalah dilarang sama sekali meskipun pemakaian tudung dan mini telekung ini dibenarkan di bawah peruntukan pakaian seragam murid-murid sekolah seperti yang telah digariskan dalam Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1983. Oleh hal yang demikian, tidak ada sebarang paksaan kepada pelajar perempuan untuk memakai tudung atau mini telekung di sekolah. Meskipun pemakaian tudung dan mini telekung ini dibenarkan di bawah perkara pakaian seragam murid-murid sekolah dalam Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1983. Justru itu, tindakan pihak yang bertanggungjawab adalah untuk memastikan bahawa sebarang tindakan ataupun keputusan yang dibuat di sekolah tidak akan menyalahi mana-mana peraturan ataupun tidak menyalahi dasar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani Izzati binti Rosli dengan nombor matrik 145475 akan berkongsi mengenai Surat Perkeliling nombor 13 iaitu mengenai hukuman biasa terhadap murid. Surat Perkeliling nombor 13 ini dikeluarkan sebagai panduan kepada guru besar dan guru-guru mengenai hukuman-hukuman yang dikenakan kepada murid-murid yang melakukan perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan di dalam peraturan-peraturan pelajaran seperti peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959. Guru besar dan guru-guru hendaklah memberikan hukuman secara adil setimpal pula dengan perbuatan salah laku itu bersifat pendidikan. Hukuman berbentuk penyiksaan, cacian, memalukan dan lain-lain hendaklah dielakkan. Buku panduan tata cara disiplin sekolah untuk guru besar dan guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran 1893 dan Surat Perkeliling boleh digunakan oleh guru besar dan guru-guru ketika memberikan hukuman kepada murid. Guru besar dinasihatkan supaya sentiasa memberikan nasihat supaya sentiasa dapat memberi bimbingan dan penjelasan sebaiknya mengenai peraturan-peraturan disiplin sekolah kepada guru bawah jagaan. Pelbagai usaha perlu dilakukan dalam mengurangkan berlakunya perbuatan salah laku dengan mencari pendekatan
penyemaian dan pengukuhan disiplin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zamalia binti Musin, nombor matrik 147405. Saya akan menerangkan mengenai surat perkeliling ikhtisas bilangan 6 tahun 1983 yang berkaitan dengan larangan bermain bahan-bahan letupan. Surat perkeliling ikhtisas bilangan 6 1983 ini bertujuan dikeluarkan untuk memberi panduan dan ingatan kepada pihak sekolah mengenai bahaya bahan letupan dan juga larangan bermain bahan letupan tersebut. Surat perkeliling ini juga mengetengahkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedar dan mengisahkan murid-murid tentang bahaya bermain bahan letupan terutamanya di sekolah maupun di luar-luar sekolah. Oleh itu, terdapat banyak jenis bahan-bahan letupan termasuklah bunga api, meriam dan juga mercun yang selalu digunakan pakai oleh pelajar ketika terutamanya musim perayaan. Alat-alat tersebut ataupun bahan-bahan letupan tersebut menggunakan bahan letupan yang dilarang dari segi undang-undang dan mendatangkan bahaya kepada pelajar maupun orang sekeliling. Bermain bunga api, mercun ataupun meriam dari pelbagai jenis adalah menjadi suatu kebiasaan para pelajar di sekolah pada musim-musim perayaan terutamanya. Oleh itu, tindakan guru besar adalah diminta supaya mengambil tindakan yang berkesan khususnya apabila menjelang musim-musim perayaan ini bagi memberitahu dan menyedarkan murid-murid mengenai larangan dan bahaya-bahaya bermain bahan letupan tersebut. Di samping itu, murid-murid juga hendaklah ditanam dengan perasaan bertimbang rasa dan menghormati terhadap jiran tetangga mereka. Oleh itu, langkah-langkah daripada pihak sekolah ataupun tindakan pihak sekolah dan kerjasama ibu bapa serta kerjasama orang ramai adalah penting untuk mencapai tujuan surat perkeliling ini. Itu sahaja yang terkandung dalam surat perkeliling ikhtisas bilangan 6 tahun 1983. Sekian, terima kasih. Kemudian perkeliling ke-15. Surat perkeliling ikhtisas bilangan 2 Palang 1977 pakaian murid perempuan di sekolah menengah bantuan penuh atau kerajaan adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Pelajaran telah menerima beberapa aduan mengenai kekeliruan dan salah faham yang timbul di kalangan pihak-pihak yang berkenaan dari beberapa buah sekolah menengah mengenai pakaian seragam murid-murid perempuan. Untuk menghilangkan kekeliruan ini, sukacita Kementerian telah menjelaskan peraturan-peraturan memakai pakaian seragam seperti berikut untuk menjadikan panduan kepada guru-guru besar dan pihak yang berkenaan. 2. Baju kurung dan sarung. Berdasarkan surat perkeliling ikhtisas bilangan 3 Palang 1971 bertarikh 4 Januari 1971, murid-murid perempuan di sekolah menengah memang dibenarkan memakai baju kurung dan sarung jika dikendaki oleh mereka atau penjaga mereka atau kedua-duanya sekali tanpa terikat dengan hari-hari persekolahan yang tertentu. 3. Tudung kepala. Murid-murid perempuan juga dibenarkan memakai kain tudung kepala dengan syarat kain tudung itu berwarna putih, berbentuk segitiga dua sama dan berukuran yang sesuai. 4. Seluar panjang. Mereka juga dibenarkan memakai seluar panjang waktu bermain atau menjalankan pendidikan jasmani dengan syarat seluar panjang itu hendaklah mempunyai potongan yang tidak akan menghalang kecergasan gerak-geri dan keselesaan ketika melakukan kegiatan tersebut. 5. Berkaitan dengan perkara pakaian ini adalah ditegaskan bahawa ini terlalu kepada kemahuan ibu bapa atau murid-murid itu sendiri dan pihak sekolah janganlah memaksa mereka untuk memakai atau tidak memakai pakaian tersebut. Surat perkeliling ikhtisas bilangan 4 pada tahun 1976 dibuat adalah berkaitan dengan pakaian seragam sekolah untuk murid-murid sekolah menengah. Bagi murid laki-laki daripada tingkatan peralihan hingga tingkatan 6 adalah berkaitan dengan warna seluar pendek ataupun seluar panjang, di mana warna seluar ditukarkan daripada warna putih hingga ke warna hijau ke hitam-hitaman. Hal ini disebabkan didapati bahawa warna putih lebih mudah kotor dan susah untuk dibersihkan bagi pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air pahit seperti di luar bandar. Warna ini juga sesuai untuk sekolah-sekolah vokasional dan teknik. Lain-lain perkara tidak ada pindaan. Bagi murid-murid perempuan daripada tingkatan peralihan hingga tingkatan 5 adalah dari segi pakaian seragam, di mana pakaian seragam ini didapati menjadi lebih ketat dan singkat apabila murid-murid ini membesar. Oleh itu, pindaan adalah seperti labu pinafore hendaklah sampai
ke lutut dan terdapat ukuran-ukuran yang patut dilebihkan pada pakaian seragam pinafore. Antaranya ialah lebihkan 1 inci lapik dada di sebelah pinggang hadapan dan 1 inci di sebelah pinggang belakang. Berkaitan dengan ikatan pinggang pula adalah lebihkan 1,5 inci dan 2 inci dan dipasangkan katup untuk lebih kemas. Dan yang terakhir, untuk murid-murid perempuan yang beragama Islam yang memilih untuk memakai baju kurung tidak mempunyai apa-apa pindaan, iaitu potongan baju kurung adalah potongan tradisional dan leher teluk belanga. Selain daripada potongan ini adalah tidak dibenarkan. Bagi pula murid perempuan di tingkatan 5, warna tidak ada pindaan dan skirt hendaklah sampai labunya hendaklah sampai ke lutut. Berkenaan dengan tarikh pelaksanaan, tingkatan peralihan dari tingkatan 1 adalah pada Januari 1977, manakala tingkatan 2 hingga tingkatan 6 bermula daripada tarikh surat perkeliling ini dan apabila murid-murid ini membeli pakaian seragam baharu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Amin. Saya, Muhammad Aiman bin Azmi, bernombor matrik 148566 akan membentangkan tentang Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran bilangan 2/1976 iaitu mengenai potongan rambut murid. Baiklah, perkara tersebut merujuk kepada Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran bilangan KP 8543/73 yang bertarikh 10 Mac 1972 adalah untuk memelihara disiplin dalam sekolah. Penampilan murid di sekolah merupakan satu bentuk disiplin murid. Jadi antara perkara penampilan yang perlu dititik beratkan ialah mengenai gaya potongan rambut. Guru dikehendaki untuk mengingatkan semua murid sekolah, guru dan kaki tangan lain yang berambut panjang. Baiklah, tiap-tiap murid lelaki mesti jangan berambut panjang. Istilah rambut panjang adalah seperti berikut iaitu di belakang, rambut melebihi garisan di bawah cuping 2 telinga. Manakala di bahagian depan, rambut perlu menutup garisan tengah dahi. Di bahagian sebelah pula, rambut menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan sideburn melebihi garisan tengah hidung. Dan di bahagian atas pula, rambut melebihi daripada 6 cm panjang. Bagi murid-murid lelaki, guru-guru dan kaki tangan lain yang beragama Sikh boleh berambut panjang jika mereka memakai serban. Tetapi bagi yang tidak berserban, peraturan adalah seperti yang telah dikuatkuasakan. Seterusnya adalah mengenai misai dan janggut. Murid-murid lelaki sekolah tidak dibenarkan memakai misai atau janggut atau kedua-duanya. Istilah misai tidak termasuk bulu roma tebal yang mula tumbuh di bibir atas murid-murid lelaki yang berangsur balik dan mereka tidaklah patut dipaksa untuk bercukur. Bagi rambut murid perempuan pula, hendaklah jangan sehingga jatuh ke bahu. Tapi jika ada murid-murid perempuan yang berambut panjang dan enggan memotong pendek, mereka boleh dinasihatkan mengikat rambut masing-masing supaya tidak jatuh ke bahu. Ikatan rambut seperti contoh adalah tocang ataupun ponytail turut dibenarkan di sekolah. Jadi kesimpulannya, oleh itu ini adalah menjadi tanggungjawab semua guru untuk memberikan teladan, budi pekerti dan perangai yang baik kepada murid-murid mereka dalam perkara ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Sofia binti Abdul Sahun akan membentangkan perkeliling bilangan 6A 1975, murid-murid menghisap rokok. Surat perkeliling ini telah dikeluarkan pada 5 September 1975. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati terdapat murid-murid menghisap rokok di sekolah. Oleh itu, Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 6A 1975, disiplin murid-murid menghisap rokok dikeluarkan. Melalui perkeliling ini, guru besar dan pengetua perlu cakna dengan kes yang berlaku. Guru besar perlu memaklumkan kepada murid-murid semasa perhimpunan bahawa penghisapan rokok di sekolah adalah dilarang. Guru besar dan pengetua perlu menggesa ibu bapa atau penjaga untuk memainkan peranan bagi melindungi anak-anak daripada gejala ini. Pihak sekolah perlu memberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil jika tidak mematuhi arahan. Dalam surat perkeliling tersebut juga dinyatakan guru besar perlu memaklumkan murid yang membuat pengakuan merokok akan diberikan tempoh pengampunan selama seminggu. Selepas tempoh tersebut, murid didapati merokok lagi,
akan dikenakan tindakan disiplin. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan jika murid didapati merokok, iaitu yang pertama, tindakan disiplin sewajarnya diambil. Kedua, ibu bapa atau penjaga perlu bekerjasama untuk memberhentikan murid merokok. Dan yang ketiga, rundingan kaunseling perlu dilaksanakan. Itu sahaja pembentangan saya berkaitan perkeliling bilangan 6A 1975. Murid-murid menghisap rokok. Sekian, terima kasih.